Sedar tak sedar, Samsung Galaxy Z Fold dah pun masuk ke generasi yang keempat. Saya sempatlah merasa pakai generasi yang ketiga, iaitu Galaxy Z Fold 3. Dan adakah ini membuatkan foldable phone menjadi semakin matang bila dah sampai ke tahap yang macam ni? Adakah cukup segala inovasi yang dilakukan pada Galaxy Z Fold yang boleh menarik lagi ramai orang untuk pakai? Z Fold ni masih lagi niche, dia punya user tu tak cukup broad lagi. Orang tak ramai yang pakai mungkin atas beberapa faktor lah. Salah satunya dia punya harga dia yang mahal. Kemudian mungkin dia punya design yang orang mungkin rasa tak berapa solid lagi dan rasa fragile bila menggunakan phone ni. Sebab yelah, bila phone tu dilipat, ditutup, dia rasa insecure sikit lah. Atas faktor-faktor tu, adakah Samsung Galaxy Z Fold 4 ni dah overcome masalah tersebut dan boleh tackle lagi ramai pengguna? Anda bersama saya Syafiq di Diary Media. Let's roll it. Okey, kita bandingkan Samsung Galaxy Z Fold 4 ni dengan dia punya predecessor lah, iaitu Samsung Galaxy Z Fold 3. Seperti yang anda boleh lihat, side by side, dia punya form factor tu memang nampak identical, memang nampak sama dengan Samsung Galaxy Z Fold 3. Tapi ada sedikit minor changes lah daripada segi dia punya dimension. Seperti anda boleh lihat, Samsung Galaxy Z Fold 4 dia lebih rendah dia berbanding Samsung Galaxy Z Fold 3, dan dia punya segi nipis dia pun Samsung Galaxy Z Fold 4 dia lebih nipis berbanding Fold 3 lah. Dan daripada segi hinge dia pun Fold 4 lebih nipis, dan dia menggunakan teknologi yang lagi baru lah. Perubahan pada dimension dia ni membuatkan cover screen dia nampak lagi luas. Tapi cukup ke? Mungkin kalau Samsung tambah lagi few pada dia punya lebar dia tu, mungkin lagi cun lah, macam Oppo Find N. Kan nampak lagi selesa bila tengok macam tu kan. Disebabkan Samsung Galaxy Z Fold 4 ni dia lebih rendah dan lebih lebar, walaupun dia mempunyai size screen yang sama luar dan dalam dengan Samsung Galaxy Z Fold, tapi nisbah ratio dan juga resolution kedua-duanya adalah berbeza. Walaupun benda tu dia tak nampak sangat, tapi itu merupakan satu penambahbaikan, dan dia punya changes yang ada tu membuatkan Fold 4 ni dia nampak lagi refine lah. Kalau anda tengok design dia ni memang dah jadi trademark Z Fold lah, tapi ada sedikit kelemahan lah dekat dia punya design dia ni. Salah satunya ialah dia punya screen dia tak cukup lebar, sebab Oppo Find N dia boleh buat lagi lebar. Kemudian di antara kedua-dua panel ni dia ada gap di antaranya, dia tak tutup rapat lah. Kemudian dia punya kamera belakang tu membuatkan phone ni wobble lah apabila diletakkan pada atas meja ataupun permukaan yang rata. Dan dia punya berat juga saya boleh kata agak berat, dan dia punya design pun memang agak bulky lah, memang besar lah. Sebab kalau tengok Huawei Mate XS2, dia punya design tu nipis, walaupun dilipat rasa macam phone yang biasa lah. Untuk pengetahuan anda, Samsung Galaxy Z Fold 3 merupakan foldable smartphone yang banyak dijual. Mungkin disebabkan itu, Samsung tak rasa nak ubah benda-benda yang dia dah rasa okey dan rasa elok lah untuk phone tu. That's why lah kelemahan-kelemahan yang saya mention tadi dia masih kekalkan. Dari segi dalaman dia pula, Samsung Galaxy Z Fold 4 ni menggunakan Snapdragon 8 Plus Gen 1, dua generation lagi baru berbanding Fold 3 yang menggunakan 888. Dari segi performance dia of course lah lebih baik, dan Samsung cakap dia punya bateri juga lagi tahan. Mungkin disebabkan chipset yang baru yang lebih power efficient. Ia juga datang dengan pilihan storage yang lebih besar, iaitu 1TB. So benda ni bagus lah untuk long term punya usage, sebab kita lagi lama pakai lagi bertambah dia punya storage tu, jarang lah makin kurang kan. OS yang digunakan pada Fold 4 ni ialah Samsung UI 4.1.1, dan ia merupakan foldable phone yang pertama yang menggunakan Android TFL yang direka khas untuk foldable phone dan juga tablet. Ada beberapa pembaharuan lah yang ada pada software dia ni, dan mungkin akan dapat juga pada Galaxy Z Fold 3. Dan salah satu benda baru yang ada pada Galaxy Z Fold 4 ni ialah dia ada taskbar pada bahagian bawah skrin, dan dia boleh muat sehingga 8 apps yang anda sering gunakan. So bila anda nak tukar-tukar apps tu, dia lagi senang lah. Kemudian dari segi charging, untuk Fold 4 dia ada 15 watt fast wireless charging, lagi laju daripada Fold 3 yang hanya menggunakan 10 watt saja. Saya dah pun try compare gambar kedua-dua Fold ni, dan bagi saya kedua-duanya nampak lebih kurang sama. Tak rasa pun yang Fold 4 ni lagi better daripada Fold 3, dan Fold 3 ni lagi better daripada Fold 4. Sebab
Mungkin saya bukan orang gambar punya orang. So, bagi saya kedua-duanya nampak lebih kurang sama lah. Kalau anda nak tahu hasil dia macam mana, anda boleh tengok dululah sampel gambar ni dan anda boleh nilaikan sendiri hasil dia macam mana. Untuk kamera telefoto Galaxy Z Fold 4, dia ada 3 kali optical zoom berbanding 2 kali saja pada Fold 3. Dan dia punya optical zoom tu datang sekali dengan super resolution zoom, so gambar tu masih lagi nampak sharp dan terang. Kalau anda pernah guna Fold 3, anda tahu dia ada satu lagi kamera tersembunyi kat dalam, iaitu dia punya under display kamera. Untuk Fold 4, Samsung cakap dia dah menggunakan teknologi yang lagi baru, tapi hasil dia bagi saya masih lagi sama, tak ada beza pun macam Fold 3. Dan kalau nak guna untuk video call atau ambil gambar, bagi saya dia punya kamera tu masih lagi nampak 3GP lah. Untuk Fold 4 ni, apa miss opportunity yang ada jika dibandingkan dengan foldable phone yang ada kat luar sana? Salah satunya ialah dia punya crease. Crease dia masih lagi available. Ada brand lain yang boleh hilangkan crease tu tapi tidak pada Samsung. Jadi mungkin Samsung rasa crease tu adalah flaws yang tak mengganggu orang sangat. That's why lah dia masih kekalkan crease tu. Seterusnya mungkin Samsung boleh bagi watt ataupun bateri yang lagi besar lah. Sebab kalau tengok pada Fold 3, dia punya bateri masih lagi sama lah, iaitu 4400 mAh. Mungkin Samsung boleh tambah upgrade jadi 4600 ke ataupun 5000 terus ke kan. Kemudian dengan harga dia yang bagi saya memang agak mahal, sepatutnya Samsung bagi the best yang dia ada. Macam dia punya kamera hardware, lebih kurang sama je macam Samsung punya A series. Sepatutnya dia bagilah sama macam Galaxy S22 Ultra punya kamera kan. Fold 4 ni juga boleh jadi fold yang pertama yang integrated dengan dia punya S Pen. Ada tempat lubang kat bawah ni untuk letak S Pen ke, ataupun ada magnet yang boleh lekat dekat bahagian tepi ni ataupun dekat atas ni ke, mana-mana lah. Dan benda tu mungkin akan boleh tarik lagi ramai orang untuk belilah. Overall, kalau anda orang yang first time nak pakai Fold dan memang dah tunggu lama lah nak pakai Fold yang refine kan, memang Galaxy Z Fold 4 adalah yang paling best lah. Dan kalau anda seorang yang heavy user pun, banyak buat kerja-kerja dekat phone, Fold 4 ni memang lagi praktikal lah. Sebab dengan adanya S Pen dan dia boleh buka seperti tablet, banyak kerja-kerja multitasking yang anda boleh buat dengan lebih efisien. Tapi kalau anda seorang Fold 3 user, saya rasa tak ada sebab kot untuk anda upgrade kepada Fold 4. Nak kata kamera dia lagi bagus pun, ramai yang cakap Fold 3 lagi cantik. So, better stick pada Fold 3 lah. Dan kalau anda juga seorang yang bekerja pada kawasan yang berhabuk, pada environment yang berhabuk, phone ni memang tak sesuai untuk anda. Sebab dia hanya ada IPX8 rating saja. Dia kalis air, tapi dia tidak kalis pada habuk. So, phone tu akan cepat rosak lah kalau terkena habuk-habuk halus. So, itu saja perkongsian saya untuk video kali ini. Kalau anda suka dengan video ni, jangan lupa tekan butang like dan subscribe sekali channel Ready Media dan tekan butang lonceng kat sebelah dia tu untuk ketahui update yang terbaru. Stay safe guys and see you in the next video. Adios.